أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir alaika yasir wa tammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu, syukur Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa saya dengan penuh ta'zim, menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis. Alhamdulillah nahmaduhu wa Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita, meletakkan kita di dalam satu suasana yang mulia, iaitu suasana ilmu, suasana adanya malaikat-malaikat yang sentiasa menghampiri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sentiasa menjadikan kita di kalangan orang yang sentiasa berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengamalkan ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Jadi pada petang ini kita sambung masih lagi pada perbincangan hadis yang ke-23
iaitu setiap kebaikan adalah sedekah. Dan kita masuk pada tajuk perkara yang keempat, tajuk yang seterusnya, iaitu nur berjemaah dan masjid, iaitu pada muka surat 281. Nur berjemaah dan masjid. Apabila seseorang Muslim memelihara sembahyang dengan melakukannya secara berjemaah, maka dia memperolehi nur, ini cahaya di atas nur. Maksudnya solat itu, sebelum ni disebutkan solat itu cahaya. Solat itu adalah cahaya. Solat itu cahaya yang menerangkan. Wassalatu nurun. Salatu nurun. Solat itu bercahaya, adalah cahaya. Tapi apabila dilaksanakan secara berjemaah, maka dia memperolehi kata nurun ala nur. Nurun ala cahaya di atas cahaya. Maka dan bila berjemaah ni, solat ini dia satu solat yang keadaan bersendirian. Dia dapatlah cahayanya, cahaya solat tersebut. Dan apabila seorang tadi mengerjakan solat itu secara berjemaah, maka bertambahlah cahayanya. Jika jemaah itu dilakukannya di masjid, maka sempurnalah nur. Bila satu dah sembahyang berjemaah, dan berjemaah itu pula dekat masjid, maka bertambah lagi lah nur. Mana nur solat itu akan menjadi sempurna. Mana dia akan mendapat nur yang sempurna daripada solat. Dan apabila sempurnanya nur, maka itulah kejayaan serta kemenangan. Maknanya orang yang berjaya dalam amal, berjaya dalam amalan solat ni, apabila dia mengerjakan solat itu secara berjemaah, dan berjemaah itu di masjid. Ini khusus untuk orang lelaki. Jadi kalau orang perempuan, dia punya afdal dia solat di rumah, kecuali kalau dia datang ke masjid itu, kalau di rumah dia nak mana kalau orang kata perempuan ni afdal dia sembahyang kat rumah. Tapi kalau dia datang masjid atas tujuan, contoh di masjid ada pengajian ilmu, di masjid ada boleh merapatkan silaturahim, maka boleh untuk dia solat berjemaah di masjid. Tetapi yang mana solat berjemaah ini, dia menyebabkan satu orang tadi sempurna. Bila solat berjemaah, dia akan mendapat cahaya itu sempurna. Kata idza kanat fil masjid malan nur wa kana al fawz wal falah. Maknanya bila sembahyang tu berjemaah itu di masjid, maka sempurna, lagi sempurnalah nur ni. Maka usahakan supaya orang-orang yang lelaki, kita maknanya contoh kalau sebagai seorang isteri, maka dia kena galakkan. Dia kena galakkan suami dia pergi sembahyang kat masjid. Dia kena usahakan supaya suami dia solat berjemaah di masjid. Maka itulah yang menambahkan cahaya daripada masjid, yang bila solat tadi dia ada cahaya. Bila solat berjemaah ada cahaya. Dan masjid dia sendiri ada nur dia. Bila nur tadi sempurna, dia bawa balik ke rumah, maka nur tadi akan menyinari di rumah ni. Bila adanya nur di dalam rumah, maka akan bertambahlah keharmonian, kebahagiaan dalam rumah. Sebab tu penting solat berjemaah, lelaki ni berjemaah di masjid, supaya dia bawa balik cahaya tadi ke rumah dia. Menyebabkan cahaya masjid tadi ada memberi kesan pada rumah dia. Dan dia dapat memasuki syurga bersama-sama dengan orang yang menghampirkan diri kepada Allah, melakukan kebaikan. Maknanya bila dia dapat nur yang sempurna, maka dia akan dapat kejayaan dan kemenangan. Bila adanya kejayaan dan kemenangan, maka dia boleh memasuki syurga. Sebenarnya dapat masuk syurga itulah sebenarnya kejayaan yang besar.
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan di apa ter apa faman zuhziha 'anil nar, siapa yang terselamat, yang terselamat daripada neraka dan yang dipelihara daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faza, maka sungguh dia telah pun berjaya. Maka itulah kejayaan yang sebenar. Itu kejayaan yang sebenar apabila satu orang tadi dapat masuk syurga, dapat terhindar daripada neraka. Dan apabila dia dapat masuk syurga bersama-sama dengan orang-orang yang menghampirkan diri kepada Allah, melakukan kebaikan. Maknanya bila dia dapat jaga solat dia dengan sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan dia dalam kebahagiaan, masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang muhsinin, orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla as-salawatil khamsa, man shalla as-salawatil khamsa fi jama'atin, jaza 'ala as-sirati kal baraqil lami'i fi awwali zumratin minas sabiqin. Waja'a yawmal qiyamati kal qamri lailatal badri." Sesiapa yang bersolat akan solat 5 waktu. Mana siapa yang jaga solat 5 waktu fi jama'atin, iaitu secara berjamaah. Yang ini janji yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jaga solat 5 waktu berjemaah, jaza 'ala sirati, maka dia akan dapat melintasi titian sirat, kal baraqil lami'i, seumpama kilat yang bercahaya, seumpama kilat yang memancar, fi awwali zumratin, bersama golongan pertama dari kalangan mereka yang pertama memasuki syurga. Fi awwali zumratin minas sabiqin. Maka orang yang jaga solat, dia akan masuk syurga lintas titian sirat sepantas kilat. Dan bersama siapa? Bersama dengan golongan yang pertama masuk syurga. Jadi kita nak dapatkan kelebihan tersebut, kita kena jagalah solat 5 waktu, solat fardu 5 waktu secara berjemaah. Dan berjemaah tu kat mana? Berjemaah di masjid. Barulah akan dapat kelebihan. Jadi maknanya sebab apa di masjid? Kerana di masjid lah tempat yang ada cahaya, tempat yang ada cahaya. Jadi dia melintasi titian sirat sepantas kilat. Seperti mana dalam satu riwayat hadis, ada satu riwayat hadis, kata sesiapa yang memelihara solat 5 waktu, maka akan dapat 5 jaminan. Mafhum hadis lah. Pertamanya, dia akan apa? Akan diberi keberkatan dalam rezekinya. Dan apabila dia mati, akan diangkat azab kubur. Dan yang ketiga, dia akan dapat buku catatan amalan di tangan kanan. Dan yang keempat, dia melintas titian sirat sepantas kilat. Dan yang kelima, memasuki syurga tanpa hisap. Ini 5 kelebihan bagi orang yang menjaga solat fardu 5 waktu. Okay. Dan sambungan hadis tadi, waja'a yaumal qiyamati kal qamri lailatul badri. Dia akan bangkit pada hari kiamat, datang pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama, wajahnya seperti bulan pada malam purnama. Mana kat sini bulan Lailatul Badri, iaitu malam yang mana bulan penuh. Tu Lailatul Badri. Malam yang mana
Yang bulan tu adalah bulan penuh, bulan purnama. Mana wajahnya akan bercahaya-cahaya seperti mana cahaya bulan purnama. Hadis riwayat Imam Tabarani rahmatullahi alaih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah." Satu lagi, dalam kita dalam nak melaksanakan solat berjemaah, afdal ialah pergi masjid dengan berjalan kaki. Berjalan kaki. Dan yang waktu yang paling afdal ialah berjalan kaki pergi solat pada waktu malam. Itu pada waktu solat maghrib, isyak dan subuh. Ini dia punya kelebihan dia lebih lagi. Sebab tu Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami." Berikanlah kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan malam, ilal masajid, yang menuju ke masjid. Jalan dalam keadaan gelap gelita pergi ke masjid. Maka Nabi SAW memberitahu apa? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sedemikian bin nuri tami, dengan nur yang sempurna pada hari kiamat. Yang mana dia akan dapat cahaya pada hari kiamat. Dengan cahaya dia akan menuju ke mahsyar. Yang mana dengan cahaya tadi dia akan dapat pergi ke mahsyar. Dengan bila mana kalau sebab apa mahsyar ni sebenarnya hakikat kiamat, hakikat mahsyar itu semuanya gelap. Walaupun dikatakan matahari hampir, tetapi dia punya orang keadaan orang tadi mengikut amal dia. Orang yang ada cahaya, maka dia akan nampak jalan dia nak pergi ke mahsyar. Tetapi kalau orang yang tak ada amal langsung, maka dia berada dalam kegelapan. Sebab tu Nabi SAW itu, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid." Pergi berjalan kaki pada waktu gelap ke masjid. Apa dia khabar gembira? Dia akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dia dalam keadaan ada cahaya. Mana dia tidak akan sesat pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Jadi bila kita solat berjemaah, dalam solat itu, jemaah itu ada nur dia. Jadi jangan kita tinggalkan solat berjemaah. Kalau kata dekat rumah pun tak sempat pergi masjid. Mana berjemaah lah dengan keluarga. Mana jangan kita usahakan untuk berjemaah. Sebab apa? Dengan berjemaah tu dia punya nur dia sempurna. Dia akan dapat cahaya dia lebih lagi. Bila kita solat sendirian, kita ada cahaya untuk kita. Tapi tak cukup cahaya tu. Jadi kita kena jaga nak dapat yang lebih lagi. Kita untuk perkara-perkara agama, kita jangan berpada dengan apa yang ada. Untuk dunia tak apa, kita qanaah, merasa cukup. Tetapi kita jangan qanaah pada amal. Mana amal ni kita kena buat sungguh-sungguh, dan kita jangan rasa setiap amal yang kita buat dah cukup. Kita kena usaha lebih lagi. Banyakkan amal. Kerana apa? Kerana kita tak tahu amalan yang kita yang mana yang Allah Ta'ala terima. Kita tak tahu amalan yang mana yang kita buat yang Allah Ta'ala terima. Mana maksud dia? Yang Allah Ta'ala betul-betul kabulkan. Sebab apa? Setiap amal tadi dia punya penilaian dia.
Maknanya contoh orang solat. Sebab tu ada hadis, orang yang solat, setiap orang yang solat tu dia akan dapat pahala dia apa? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Maknanya dia tak dapat penuh. Dia tak akan dapat penuh. Disebabkan apa? Disebabkan umat akhir zaman ni macam-macam. Dalam dunia ni macam-macam. Maka kalau dia sembahyang seorang-seorang, dia takkan dapat penuh. Kalau nak dapat penuh, kena betul jaga dia punya syarat dia. Kena jaga dia punya sunnah-sunnah dalam sembahyang. Dari sudut kita punya hati, tawajuh pun kena betul. Keikhlasan. Yang mana itu yang diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan adanya nilai pada sembahyang kita. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang, kadang-kadang kita tak dapat sempurna. Sebab tu disarankan untuk kita solat berjemaah. Kerana apa? Solat berjemaah ni, bila saf tu dulu lurus sama, lepas tu walaupun kita tak mampu untuk tawajuh sepenuhnya dalam sembahyang, tetapi kita akan dapat pahala sama. Maknanya Allah Ta'ala akan bagi ganjaran tu. Mungkin dengan sebab ada satu orang yang sembahyang khusyuk, maka semua akan dikira khusyuk. Jadi sebab tu penting untuk jaga solat berjemaah. Allah Ta'ala akan bagi, kata lamsam, bagi. Kira semua sama. Jadi jagalah solat berjemaah. Kemudian pengarang menyebutkan penyejuk mata dan penghilang kesusahan. Ini antara kelebihan solat. Antara kelebihan solat. Yang mana solat itu merupakan penghubung di antara hamba dengan Tuhan. Mana waktu untuk kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satunya ialah dengan kita bersolat. Yang mana dalam solat ini tempat yang kita paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika sujud. Jadi oleh kerana itulah solat itu merupakan penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, ia adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa, maka dia akan rasa seronok apabila dia solat. Orang yang dalam hati dia banyak zulumat, banyak kegelapan, banyak buat dosa, maka dia akan rasa berat untuk sembahyang. Maknanya kalau kita rasa malas, rasa macam berat je nak pergi sembahyang, maka sebenarnya ada dosa yang kita buat menyebabkan kita akan rasa malas sembahyang. Tapi oleh kerana itu, sebab tu kita kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena istighfar banyak-banyak. Dan kita kena tekan diri kita untuk solat. Dan sebab tu kena banyakkan sembahyang sunat. Bila kita banyakkan sembahyang sunat 2 rakaat, maka Allah Ta'ala akan bagi keseronokan dalam sembahyang. Daripada situ akan dapat hakikat penyejuk mata kita dalam sembahyang. Baru kita akan rasa seronok bila kita latih. Nak latih dapat hakikat solat ni kena banyakkan solat-solat sunat. Terutama solat sunat rawatib yang mengiringi solat. Baru kita akan rasa seronok nak sembahyang. Bila kita latih diri kita untuk memperbanyakkan solat-solat sunat, barulah akan datang keinginan, kegairahan dalam amal. Yang mana solat juga adalah tempat untuk satu orang hamba tu bermunajat pada pencipta. Apa maksud munajat? Berbisik. Dengan solatlah seorang tadi akan tawajuh pada Allah. Akan mengadu pada Allah. Bermunajat. Mengadu pada Allah. Untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, solat itu adalah penyejuk mata bagi orang yang bertakwa.
Dan mereka merasai kerehatan, ketenangan dan keamanan dalam solat. Mana dengan semayang akan dapat ketenangan. Dengan sembahyang akan dapat apa? Akan dapat kerehatan. Dan juga dengan semayang akan rasa aman. Bila orang yang bertakwa, dia nak rasa kerehatan dia, maka dia akan buat semayang. Dia akan tunaikan solat. Dia nak rasa tenang, dia akan tunaikan solat. Iaitu, yang ni, bila orang yang penyejuk matanya adalah solat, apabila dia telah pun mendapat hakikat solat. Mana dengan solat itulah yang menyebabkan, yang menjadi pengantara masalah selesai. 2 rakaat menjadi asbab selesainya masalah. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jumpa Nabi mengadu tentang ketiadaan makanan. Maka Nabi suruh apa? Solat. Jadi dia pun sembahyang. Dia sempurnakan wuduk. Jadi sembahyang, betulkan tawajuh dan sebagainya, solat. Lepas tu bila dah lepas sembahyang, dah doa apa semua, pergi tengok, belum lagi ada makanan. Pergi lagi sembahyang. Jadi sampailah kali ketiga dalam kisah tersebut. Kali ketiga, Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pergi. Lepas pada sembahyang kali ketiga, dia tengok apa? Pengisar gandum berputar dan mengeluarkan gandum. Mana kat sini, dengan dia yakin dengan solat tadi menjadi asbab pengantara untuk selesainya masalah, iaitu menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, penyelesai segala masalah kita. Bila kita rasa kesempitan, bila kita rasa susah, maka segera melaksanakan solat. Yang mana orang bertakwa, mereka bersegera mengerjakannya setiap kali ditimpa kesempitan dan kesukaran. Datang apa masalah, maka perkara pertama mereka akan solat dulu. Mengadu pada Allah. Hari ni kita rasa susah. Kita mengadu dengan orang. Kita mengadu mak ayah kita. Kita mengadu dengan orang keliling kita. Kerana apa kita buat macam tu? Kerana kita belum ada hakikat. Hakikat sebagai hamba Allah. Bila kita ada hakikat sebagai hamba Allah, maka bila kita ditimpa kesusahan, bila kita ditimpa kesempitan, maka kita akan lihat, pertama kita akan menuju pada Allah. Kita akan solat dulu. Kita akan minta pada Allah. Keyakinan kita hanya pada Allah. Allah Ta'ala yang selesaikan masalah. Jadi, sebab tu, untuk usaha perkara tersebut, maka banyakkan sembahyang. Banyakkan sembahyang sunat. Baru kita akan dapat hakikat. Semuanya itu tidaklah menghairankan, kerana mereka mengikut teladan penghulu segala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini li fis salah. Dijadikan penyejuk mataku di dalam solat. Maknanya aku dapat ketenangan hanyalah dalam solat. Dalam satu riwayat, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat mengatakan, arihni bis salah. Rehatkan aku dengan sembahyang. Rehatkan aku dengan sembahyang. Maka kat sini, mana nak berehat tu dalam sembahyang. Nak berehat tu dalam sembahyang. Penyejuk mata bermaksud perkara yang menggembirakan hati, dan mata pula menikmati ketenangan. Itu kata penyejuk mata. Maknanya satu benda yang menggembirakan hati, yang menyebabkan kita usahakan, supaya
mendapat hakikat ini dengan kita memperbanyakkan solat-solat sunat. Barulah kita akan dapat capai hakikat solat. Yang mana bila seorang tadi ada hakikat solat, maka apa sahaja yang menimpa dia, dia dapat kegembiraan ke, dia dapat kesusahan ke, semuanya dia akan menuju pada Allah. Dia akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan minta pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku sesuatu yang menyedihkan atau mendukacitakan, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, aqimis salah wa arihna biha." Wa arihna biha. Rehatkan kita dengan sembahyang. Rehatkan kami dengan solat. Dia kata, wahai Bilal, serulah untuk sembahyang. Mana aqimis salah, iqamat untuk solat ataupun panggil orang sembahyang. Maka dan rehatkanlah kita dengan solat. Maknanya kat sini untuk dapat kerehatan dalam sembahyang. Untuk dapat ketenangan dalam solat. Hadis riwayat Imam Abu Daud rahmatullahi alaih. Jadi kita untuk dapatkan perkara ni, maka kita kena usaha berbetulkan solat kita dan kita banyakkan solat sunat. Banyakkan solat sunat. Dan bacalah banyak kelebihan-kelebihan tentang solat dalam kitab-kitab hadis yang ada hadis fadailus salah, yang hadis tentang fadilat solat. Mudah-mudahan adanya kegairahan kita untuk menjaga solat kita dan juga untuk menjadikan solat itu sebagai penyejuk mata kita. Was-sadaqatu burhanun. As-sadaqatu burhanun. Sebagaimana dalam hadis, sedekah itu adalah keterangan. Sedekah itu adalah keterangan atau bukti atau hujjah. Makna asal kalimah al-burhan ialah cahaya yang mengelilingi permukaan matahari. Al-burhan huwa asy-syu'a'u alladhi yali wajah syams. Iaitu satu cahaya ataupun sinaran yang meliputi, yang mengiringi permukaan matahari. Itu dipanggil burhan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal mu'mini takhruju min jasadihi laha burhanun ka burhanis syamsi." Kaburhanish syamsi. Sesungguhnya ruh seseorang mukmin keluar daripada jasadnya. Ruh seseorang mukmin yang keluar daripada jasadnya mempunyai cahaya terang. Mempunyai cahaya terang seperti mana cahaya yang mengelilingi permukaan matahari. Maka dari sini al-burhan, oleh kerana dia adalah kata cahaya yang ada pada permukaan matahari, cahaya yang ada pada permukaan matahari, maka dia kata satu cahaya yang begitu terang. Cahaya yang begitu terang. Maka bila dengan maksud cahaya yang begitu terang itu, maka oleh kerana itu al-burhan. Burhan itu dinamakan sebagai hujjah yang putus. Kata hujjah yang qat'i. Kerana kejelasannya menunjukkan kepada maksudnya. Dia kata bila dia kata burhan, maknanya kalau contohlah dalam dalam satu-satu kes untuk bawa bukti, bawa hujjah ataupun satu perdebatan, maka dibawa satu kena ada burhan, ada hujjah. Yang mana hujjah tadi kata sehingga hujjah yang boleh memutuskan, kata hujjah yang boleh memutuskan hujjah pihak lawan. Maka sebab itulah dipanggil oleh kerana dia adalah satu cahaya yang
apa kalau kata satu dalil ataupun hujah yang kuat, yang jelas, sebab tu dipanggil al-burhan. Begitu juga dengan sedekah. Maka apa kaitan burhan tadi dengan sedekah, kejelasan dengan sedekah, terang dengan sedekah tu apa dia punya kaitan dia. Maka kita begitu juga dengan sedekah, ia adalah bukti yang terang terhadap kebenaran iman. Satu bukti yang jelas yang menunjukkan benarnya iman orang yang bersedekah. Bila satu orang tadi bersedekah, menunjukkan dia adalah bukti ini adalah orang yang beriman. Ketenangan jiwa yang dirasai oleh seseorang mukmin ketika melakukan sedekah adalah tanda wujudnya iman dan kemanisannya. Maksudnya kalau orang tu sedekah, biasanya dia sedekah dalam keadaan bila dia bersedekah, maka dia tak akan sedekah takut-takut. Bila orang tu dia nak bersedekah, dia akan masukkan duit dalam tabung tu, masuk dalam keadaan dia tak ada fikir apa dah. Maka hati dia tenang. Ketenangan hati yang dirasai oleh orang yang bersedekah, maka itu tanda wujudnya iman dalam hati dia dan juga kemanisan iman yang ada pada dia, sehingga menyebabkan dia rela untuk mengeluarkan wang dia, mengeluarkan harta dia untuk sedekah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Man abadallaha man abadallaha wahdah wa annahu la ilaha illallah wa adda zakata malihi dan biha nafsuhu rafidatan alaihi fi kulli am." Kata 3 perkara jika dilakukan oleh seseorang, maka dia akan merasai kemanisan iman. 3 perkara yang dilakukan oleh seseorang, maka dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, man abadallaha wahdah. Seseorang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ilaha illallah. Dia menyembah Allah. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kat sini al-ibadah. Kata man abadallaha wahdah wa annahu la ilaha illallah, dan bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan kat sini makna sembah sebenarnya siapa yang menyembah Allah semata-mata, iaitu siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang menceritakan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, tidak ada satu pun yang layak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan merasai kemanisan iman. Bila hanya dia yakin hanya pada Allah, maka dia akan rasa kemanisan iman. Dia menafikan seluruh makhluk tidak mampu untuk buat apa-apa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang buat segala-galanya. Wa adda zakata malihi, ialah yang menunaikan zakat hartanya pada setiap tahun. Kata zakata malihi tayyibatan, menunaikan zakat hartanya setiap tahun dan keadaan jiwanya yang tenang. Tayyibatan biha nafsuhu, maknanya dia tunaikan zakat dalam keadaan jiwa dia tenang, dalam keadaan sukarela, tanpa ada rasa terpaksa. Rafidatan alaih, maknanya dia setiap tahun keadaan jiwanya tenang dan membantunya untuk melakukan ketaatan pada setiap tahun. Kat sini cuma disebutkan sini hanya 2 sini. Ataupun kat sini 3. Kata wa annahu, dia
menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata itu satu. Wa annahu la ilaha illallah, dan mengakui bahawa tiada Tuhan. Tu ni kata panggil, itu yang nombor dua lah. Dan yang ketiga itulah bayar zakat dalam keadaan sukarela. Bayar dalam keadaan sukarela tanpa rasa terpaksa. Mengeluarkan harta dianggap sebagai tanda keimanan. Mengeluarkan harta dianggap sebagai tanda keimanan kerana jiwa biasanya amat mencintai harta dan menjadi kedekut untuk membelanjakannya. Maksudnya kalau satu orang tadi, dia rasa dia yang menghasilkan harta, kadang-kadang sampai tahap orang minta sedekah dia tak nak bagi. Sebab dia rasa dia yang buat semua. Dia rasa dia yang hasilkan harta tu penat-penat, sampai orang minta pun tak nak bagi. Itu sifat orang. Maknanya dia akan jadi kedekut bila mana dia menganggap bila mana dia memiliki harta. Tapi kalau orang yang keluarkan harta tadi, orang yang keluarkan harta dengan sukarela, mana dia keluarkan harta, dia keluarkan harta dia untuk bayar zakat, keluarkan harta dia untuk sedekah, tanpa dia rasa kekurangan, tanpa dia rasa kalau keluar harta ni dia tak takut untuk jadi miskin, maka itulah menunjukkan tanda iman ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah tanda keimanan. Walaupun begitu, jika dirinya rela mengeluarkan harta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menunjukkan kepada keimanannya yang sebenar terhadap Allah. Maknanya dia bila dia keluarkan harta tadi dalam keadaan apa kata rela, sukarela, maka itu dia adalah menunjukkan dia ni benar-benar beriman pada Allah. Dia percaya kepada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana orang yang keluarkan harta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia yakin yang mana dengan dikeluarkan harta tu, harta dia tak akan berkurang. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Bila kita bayar zakat, kita sedekah, maka harta tak akan berkurang. Walaupun pada hakikatnya nampak macam berkurang, tetapi walaupun pada zahirnya nampak macam berkurang, tetapi sebenarnya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan harta yang lebih baik. Gantikan satu yang lebih baik daripada harta tersebut. Itu sebab tu orang yang infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bayar zakat, maka semuanya itu adalah bukti imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di samping kepercayaannya terhadap janji baik, ini balasan baik bagi yang membelanjakan harta kerana Allah. Dan janji buruk, ini balasan buruk bagi siapa yang bakhil daripada mengeluarkannya. Maksudnya dia yakin orang yang keluarkan harta kerana Allah, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Dan orang yang kedekut, maka Allah Ta'ala akan bagi balasan buruk pada orang yang kedekut. Bila dia meyakini perkara tersebut dan diinfakkan harta dia, maka itulah menunjukkan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada petang ini dapat kita sama-sama ambil pengajarannya, dapat kita amal dalam kehidupan kita, dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz, macam biasa nak buka soalan tak? Boleh ke? Silakan. Yang ada nak bertanya, sila. Ustaz, kita masih hadis ke-23. Panjang Ustaz. Ya, panjang. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Ada kalanya kita, saya tak struggle nak solat kan. Ada time-time dia tu biasalah iman naik turun. Macam mana kita nak ikhlaskan, nak jadikan solat tu sebagai penunjuk mata, ikhlaskan diri, nak kena paksa diri ke?
Nak biasa kalau kata nak buat sesuatu tu dengan sampai tahap yang mana kita buat tu kita rasa seronok. Cara dia ialah kita memperbanyakkan perkara tersebut. Maknanya kalau contohlah kan, kalau kita buat satu benda, contohlah kita belajar apa? Belajar buat sesuatu kan. Belajar contoh apa? Belajar masak kan. Orang belajar masak. Memang mula-mula dia tak tahu. Kan? Tapi bila contoh, dia masak, jadi. Dia akan rasa, dia akan rasa seronok kan tu. Bila dia paksa, dia akan usaha belajar lagi. Sampai satu tahap, dia akan rasa suka untuk masak. Macam tu lah juga. Mana untuk latih satu benda tu, sampai kita rasa seronok untuk buat. Maknanya kita akan buat sampai satu tahap, kita akan buat dengan suka rela. Kita akan rasa seronok. Bila kita buat benda tu, kita akan rasa seronok. Cara dia kita latih dengan memperbanyakkan. Maknanya kalau kata solat fardu tu dah tetap. Jadi untuk kita melatih diri kita untuk suka, untuk rasa seronok dalam sembahyang, ialah dengan kita memperbanyakkan solat-solat sunat. Itu saranan daripada para ulama. Maknanya kita jaga solat-solat sunat tu, kita amalkan. Maknanya solat sunat mutlak, contoh solat malam, kita bangun main tahajud 2 rakaat, kita latih lagi, buat lagi. Sampai satu tahap kita akan rasa seronok. Kita akan rasa seronok dalam sembahyang. Sebab tu Nabi SAW mendapat ketenangan dalam sembahyang. Dan begitu juga para sahabat Nabi SAW. Maknanya dia bila mana solat tadi telah menjadi darah daging dia. Solat tadi telah jadi darah daging dia, maka dia akan rasa seronok untuk solat. Maknanya dia takkan rasa berat. Ini kadang-kadang bila kita berat sebab apa? Sebab kita tak banyak sembahyang sunat. Jadi bila kita nak sembahyang tu, kita nak sembahyang fardu tu pun kadang-kadang tadi baru je sembahyang, nak kena sembahyang lagi. Macam maknanya seolah-olah benda tu berat bagi kita. Jadi cara dia kita memperbanyakkan amalan sunat tadi. Kita mula-mula memang kita tekan diri kita lah. Mula-mula memang kita kena tekan diri kita. Kita banyakkan sembahyang. Dia akan sampai satu tahap, kita akan rasa seronok, kita akan rasa tenang bila kita sembahyang. Satu lagi dia nak dapatkan ketenangan dalam sembahyang ialah dengan kita tak jaga tawajuh dalam sembahyang. Maknanya dalam sembahyang tu kita hanya tumpu pada mana kita ketepikan semua masalah-masalah kita ke belakang. Kita nak sembahyang, kita tawajuh, ni aku nak menyembah Allah. Maknanya Allah Ta'ala yang selesaikan masalah aku. Jadi masalah yang ada ni tolak belakang dulu, minta pada Allah. Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Mana walaupun dia berada dalam masalah, tapi Allah Ta'ala akan bagi ketenangan dan Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan untuk selesaikan masalah tu. Maknanya kadang-kadang sebab tu kita kena letak keyakinan kita dengan keyakinan yang betul. Kalau kita punya keyakinan salah, kita yakin duit ni selesaikan masalah, maka itu yang menyebabkan kita nak sembahyang pun akan jadi berat. Sebab apa? Kita punya yakin kat lain. Sebab bila kita yakin Allah Ta'ala selesaikan masalah kita, Allah Ta'ala boleh selesaikan masalah tanpa duit pun Allah Ta'ala boleh selesaikan masalah. Jadi kena yakin dengan Allah. Nak dapat keyakinan tu, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Tempat yang paling kita dekat dengan Allah adalah sembahyang. Sebab tu kita kena banyakkan sembahyang sunat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Ustaz sebut pasal apa? Tawajuh? Tawajuh, tumpuan. Kalau macam Ustaz cakap kan, kita ketepikan masalah kita solat dulu, minta dalam solat.
Itu ke bila kita selalu ketepikan masalah kita, kita minta dalam solat, tiba-tiba masa solat tu yang teringat mana kunci kita yang kita lupa letak tadi tu ke? Kadang-kadang macam itulah. Cuma mana dalam semayang ni kita kena betulkan kita punya tumpuan kita lah. Tumpuan kita nak sembah Allah. Tumpuan kita nak minta pada Allah. Terima kasih Ustaz. Susah kan Ustaz nak rasa kemanisan dalam solat tu. Tak sampai lagi tahap tu. InsyaAllah, tabarakallah. Nak tanya boleh tak? Kalau macam orang yang dia belum lazimi solat fardu, lepas tu dia tanya kita macam mana dia nak melazimi solat fardu sedangkan kita suruh pula dia buat banyak solat sunat semua tu kan? Macam mana tu Ustaz? Sebabnya kan kita kena dahulukan yang fardu ke ataupun boleh je kita ajak dia dengan menyuruh dia buat dulu sunat-sunat untuk menarik dia. Contoh macam duha kan, kita cakap lah macam ni. Kalau dia buat duha, nanti rezeki dia akan bertambah-tambah, dilimpahkan rezeki banyak. Kita cakap macam gitu untuk menarik dia kan. So macam dia melazimi solat duha. Tapi dalam masa yang sama, solat fardu dia pun masih tak, apa kata orang? Masih belum cukup. Macam tu. Jadi macam mana Ustaz? Ke kita biar je dia buat sunat-sunat tu? Okey. Pertama kita kena ajak orang kepada amalan fardu. Pertama kita kena ajak orang kepada amalan fardu. Maknanya kita kena usahakan untuk dia cukupkan fardu dia. Itu lebih penting lah. Dan sebenarnya yang paling sebenarnya untuk datangkan dia kesukaan pada semayang, satunya ialah kita banyakkan dengar ataupun banyakkan baca hadis-hadis tentang kelebihan solat. Sebab tu kena baca kitab Fadailul A'mal ataupun apa-apa saja kitab yang ada hadis tentang kelebihan semayang. Kadang kita pertama tu baca tentang kelebihan. Kalau kita mula-mula kita dah baca tentang ancaman terhadap orang yang meninggalkan solat. Jadi dia tak nampak apa kelebihan. Jadi pertama kita kena bawa orang kepada nak datang kepada semayang, nak datang supaya dia datang kepada solat fardu. Maka kita kena bawa dia kepada kelebihan-kelebihan solat. Dengan solat Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki. Dengan solat Allah Ta'ala akan mudahkan perjalanan hidup dia. Allah Ta'ala akan bagi kebahagiaan. Bukan setakat semayang duha je. Maknanya dalam semayang fardu tu sendiri dah ada janji Allah terhadap rezeki dia. Allah Ta'ala akan pemudahkan rezeki. Jadi banyak baca cerita tentang kelebihan-kelebihan solat. Di samping ajak dia semayang, banyakkan perdengarkan kepada dia tentang kelebihan solat. Banyak hadis-hadis tentang kelebihan solat. Ulama sekarang macam ada 40 hadis tentang kelebihan solat dan sebagainya. Maka itu dulu. Maknanya bawa dia kepada solat fardu. Bila dia dah usaha nak tunaikan solat fardu, baru bawa dia kepada semayang sunat. Sebab semayang fardu tu lebih penting daripada semayang sunat. Wallahu a'lam. Baik, macam tu maknanya memang kita still kena suruh dia berusaha untuk yang fardu dululah, baru untuk kuatkan perbanyakkan yang sunat. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Maknanya dia kena seiring lah, maknanya di samping kita bawa dia daripada fardu, kita bagi tahu semayang ni kelebihan dia macam ni, semayang ni kelebihan macam ni. Baik Ustaz. Mungkin itulah, mungkin bolehlah kot dengan cara yang kita bagi dia hadis-hadis tentang solat ataupun tentang rezeki ke, mungkin benda tu lebih menguatkan kot untuk dia dapatkan kekuatan untuk, bukan kekuatan lah, maksudnya macam usaha dia. Kan? InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi? Jemaah? Tak ada. Kita boleh tutup insyaAllah. Kalau kita buat solat contohnya lah, macam bila kita dengar kelebihan, kita buat sebab kelebihan tu kiranya ikhlas tu macam tu. Kalau okey. Dalam tu dia ada satu untuk sembahyang ni dia
kita buat, kadang kita dengan kelebihan. Kelebihan tu memang itulah janji-janji Allah. Dan ikhlas itu satu perkara yang lain. Maknanya ikhlas itu dia buat memang kerana Allah Ta'ala, dan janji Allah Ta'ala itu adalah satu perkara yang perlu kita yakin. Jadi kata menunaikan amal dalam keadaan yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kita melaksanakan solat, kena ada, untuk solat yang sempurna kena ada 5 perkara. Pertama, iman yang betul. Kita iman yang sahih. Yang kedua, satu iman yang betul. Yang kedua, ilmu yang betul. Yang ketiga adalah ikhlas. Yang keempat adalah ihtisab, dan yang kelima adalah ihsan. Ini maknanya cuma tiga perkara yang paling penting adalah iman, ilmu dan ikhlas. Iman, ilmu dan ikhlas. Maknanya kita yakin bila tunaikan solat dalam keadaan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak disembah. Tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah Taala. Dan juga ilmu. Ilmu ni adalah cara macam mana kita nak menunaikan solat. Apa perkara syarat, rukun, sunat-sunat, itu kena ada. Yang ketiga adalah keikhlasan. Ini tiga ni penting untuk solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk sempurnanya solat kita, ada satu lagi ihtisab. Ihtisab ni yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu adanya hadis-hadis fadail yang cerita tentang kelebihan amal. Kemudian adalah ihsan. Ihsan ni tingkatan paling tinggi dalam ibadat. Maksudnya bila buat satu ibadat, beribadat dalam keadaan merasakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Buat amal, buat ibadat dalam keadaan meyakini bahawa seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata fa illam takun tara, jika kamu tak mampu merasai sedemikian, jika kamu tak mampu merasai bahawa kamu melihat Allah Taala, maka fa innahu yarak, maka hendaklah kamu meyakini bahawa Allah Taala sentiasa melihat kamu. Maknanya solat yang sempurna ada 5 perkara. Maknanya untuk dapatkan kesempurnaan solat ada 5 perkara yang diterangkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Jadi kalau kata solat, maknanya perkara tu kita yakin dengan janji Allah. Pada kelebihan-kelebihan tadi memang itu adalah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas itu ialah kita punya amalan kita itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Kena memenuhi semua syarat yang Ustaz sebutkan baru sempurnanya solat, Ustaz. Itu kesempurnaan solat. Kesempurnaan, insya-Allah. Bermula dengan wuduk juga, Ustaz, kan? Ya, wuduk yang betul. sempurna. Masya-Allah, tabarakallah. Ada lagi? Kalau tak ada, boleh tutup, insya-Allah. Mungkin Ustaz pun ada urusan lain. Ada kuliah ke, Ustaz, malam ni? Ada bertugas. Bertugas. Baik. Kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah, di hari yang waktu yang sama, insya-Allah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas perkongsian hadis pada hari ini. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarakan kuliah kita pada petang ini. Ustaz hebat kuliah seperti biasa. Kita masih berbaki lagi 2 kuliah hari ini. Kuliah kita pukul 8 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan Al-Qawlu Tam. Dan kuliah isyak kita 9.15 malam hari ini bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misna binti Miran, Fiqh dan Haid, Nifas dan Istihadah. Untuk makluman jemaah, 2 minggu sebelum ni hari Sabtu, minggu lepas kuliah bersama Ustazah Misna, dan juga minggu ini asbab Ustazah Misna tak dapat berkuliah pada hari Selasa kerana Ustazah menunaikan umrah, jadi kita gantikan pada hari Sabtu, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa.
segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan dan daripada saya yang berguna hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.